Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini berita tergempar, semalam minyak jatuh teruk, sehingga 32 dan banyak semua market tengah jatuh. Alright, so saya harap anda semua update dekat dalam apa tu, page Airsoft Fan. Mudah-mudahan anda semua akan dapat faham apa yang saya sebutkan, apa yang saya cerita. So tajuk hari ni adalah tajuk yang best. Hari ni kita nak cerita tentang apa tu dia panggil, market berdarah. Okey, market berdarah. Adakah strategi catch the falling knife? Anda menggunakan teknik catch the falling knife. Dia panggil strategi. Ada strategi catch the falling knife. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian. Hari ni suara mungkin kurang okey. Saya pun letakkan saya punya handphone ni dekat tempat yang tak berapa sesuai, dan sound pun saya tak pakai sound. Saya harapkan semua boleh dengar. Boleh dengar semua sound saya, suara boleh dengar? Minta masing-masing respon. Boleh dengar ke? Sound clear? Cuba hari ni lepak-lepak hari ni dekat kedai minum, singgah sekejap tadi daripada urusan. Hopefully hari ni tak ramai kat kedai ni lah. Kalau ramai jangan jenuh lah. Hari ni perkena Ipoh punya kopi hari ni, right? Minta masing-masing respon. Boleh dengar suara saya? Boleh? Jelas? Saya terpaksa cakap kuat sikit dan mungkin ada sound-sound yang boleh dengar. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much AJL. Alright, thank you very much. Okay, so pertama sekali, alamak dia dah berbunyi, dia dah gegar. Apa maksud dengan catch the falling knife? Apa maksud dia? Alright, catch the falling knife adalah satu daripada strategi yang selalu trader guna pakai. Alright, maksudnya macam ni. Dalam keadaan market tengah turun, dia turun. Okey. Untuk selalunya kita guna benda ni untuk dipanggil sebagai retracement. Lepas tu kita akan, bila dia turun, kita akan membeli, ataupun kita panggil sebagai cash ni tadi, untuk ambil dia, beli dia dalam keadaan turun untuk kita dapat harga sebagai, dia panggil sebagai buy on dip. Dips maknanya kalau kita makan french fries ke, kita cecah kan, kan cecah tu kan sikit je kan, cecah macam tu, senang faham kan, cecah french fries dengan sos tu. So sama dengan kes macam ni, makan nak turun. So kita harapkan dia akan turun, cecah dekat sini kan, cecah dekat sini, pak, kita position untuk buy position, beli stok ni, kemudian kita harapkan dia nak naik lebih tinggi. Okay, this is a strategy. Selalunya benda ni akan di-apply dengan menggunakan analisis. Okay, sama ada gunakan Elliott Wave ke, gunakan Fibonacci ke, ataupun kadang-kadang menggunakan moving average punya indikator pun ada. So masing-masing boleh guna pakai. Alright. Nak tanya berapa ramai ada bersama dengan saya? Tolong angkat tangan CI. Bagi saya love, bagi saya thumbs up. Tolong sharekan posting ni, sebab posting ni sangat penting, sangat best. Jikalau anda bersama-sama dengan saya faham macam mana bila masa strategi nak guna, dia panggil catch the falling knife ni. This is among the best punya strategi lah. Tapi dia mempunyai, anda perlu kena ada satu tools yang bagus, indikator yang bagus, daya analisis yang bagus, kena pengetahuan analisis yang bagus untuk membolehkan anda boleh faham keadaan tersebut. Yang mana kalau dia turun, ke mana dia nak turun, berapa jauh dia nak turun, baru tu kita boleh sambut. Kalau tak, simple macam ni. Saya ambil contoh. Sekejap, baru terfikir ni, nak ambil contoh. Alright, okay, saya ambil contoh macam ni. Let's say for example, this is market. Okay, biasa kita tunjukkan dalam keadaan menurun, turun kan, dia turun. Okay, good. Terima kasih pada yang share, terima kasih bagi saya thumbs up, bagi saya love. Okay, dia turun.
So ini diumpamakan sebagai apa tadi nama, knife apa tu, pisau. So dia kadang-kadang boleh jadi duit, kadang-kadang boleh jadi pisau. So dalam kes yang macam ni, catch the falling knife, kita anggapkan dia turun. Okay, kita menganggapkan dia turun, kemudian kita akan membeli, letak place order. Selalu order yang kita letak, sama ada kita letak sebagai buy limit ke macam tu lah, lebih kurang. Okay, isu yang timbul adalah strategi ni selalu kita pakai di waktu market dalam keadaan nak buat retracement atau nak membuat pullback supaya kita dapat membeli pada harga discounted price. Okey, akan tetapi dalam keadaan macam ni, dalam keadaan masa sekarang ni, saya mohon maaf kalau kata misalnya ada sound-sound yang tak berapa ni sangat, sebab sound bunyi lain boleh dengar, dia mengganggu saya juga sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak fokus sangat. Alright? So saya harap anda boleh fokus. Dalam situasi sebegini, apabila kita melihat minyak jatuh, kita melihat Dow Jones jatuh, S&P 500 jatuh, Nasdaq jatuh, apa lagi, indeks-indeks dunia jatuh, Nikkei jatuh, apa lagi tu, DAX jatuh, Hang Seng pun dah jatuh dah, apa tu, STI Singapore jatuh, semua jatuh. So apa yang anda fikir sebenarnya? Adakah ini masa untuk buat retracement? Lepas tu kita lihat pula bagaimana pula yang apa tu, DXY ataupun currency USD pun jatuh juga. So adakah ini, saya tanya sekali lagi, adakah ini correction? Adakah ini dinamakan sebagai retracement? Adakah ini dinamakan sebagai pullback? Soalan. Ini soalan. So cuba fikir balik. So ini bermaksud kita kena berhadapan dengan satu situasi. Saya selalu cerita benda, selalu cerita. Sebelum ni dah beberapa tahun lepas, saya rasa sejak daripada tahun 2017 saya pernah alertkan tentang krisis ekonomi. So dalam cycle 10 years dia akan berlaku, dan ini adalah masanya. Sign kita telah nampak. Kita dah nampak dah banyak sign-sign yang telah berlaku, yang telah nampak depan mata kita dah nampak, ianya jelas. So elakkan daripada kita menggunakan strategi ni. Kalau nak buat, boleh letak stop loss yang dekat. Akan tetapi kalau nak guna strategi ni, kita berhadapan dengan satu situasi pula. Nampak tak semalam macam mana tentang apa tu, minyak jatuh berdentum macam tu, Dow Jones jatuh macam tu. Jikalau kita fikir market dalam keadaan sekarang dia mempunyai kegilaan yang luar biasa, makna kata lain, orang akan membuat force selling, yang akan membuat selling yang gila-gila. Dia sebab fenomena ni, dia orang takut dia orang loss lagi banyak, dia orang akan kemungkinan besar tengah-tengah jalan dia akan membuat jualan pada tengah jalan untuk membelikan ada buyer ambil. So adakah anda nak jadi buyer? Anda nak membeli waktu dia orang tahu memang nak turun, daripada dia loss banyak, waktu mungkin dia profit banyak lah, tapi dia kurangkan sikit lah kan? Ataupun orang yang dah memang dia beli daripada atas, dia nak losskan sikit, dia akan jual dekat sini, dan anda nak membeli dekat bawah ni, sedangkan anda pun dia orang dah nampak bahawa market akan turun lebih jauh lagi. Jikalau tak, dia tak jadi macam ni. Jikalau tak, benda ni tidak berlaku sebegini. Jikalau tak, benda tu just benda tu normal. Jikalau tak, kita tak nampak pun market dia punya gap down dia sangat besar. Jikalau tak, kita tak nampak pun satu batang candle sepanjang ni jadi marubuzu sebatang turun. Ini tidak akan berlaku pada market biasa. Jikalau anda nak buat begini, jikalau anda katakan macam stock market anda nampak berdentum jatuh. Pagi tadi saya tengok bank, sektor perbankan, kita nampak Maybank, Public Bank, CIMB, semua dalam keadaan down. Yang masih okey lagi RHB saya nampak tadi. Ada a few lagi company minyak habis, Petronas, sektor tak apa tu untuk flight, Mars jatuh. Asia saya tak perasan pagi tadi. So adakah ini ada satu petanda yang market akan membuat correction? So anda fikirkan, kan anda kena faham bahawa apabila market dah nak reverse, market dah nak berubah, signal ini akan berlaku. Jadi kalau boleh, dalam keadaan sekarang, kalau macam contoh, anda boleh tukarkan portfolio anda daripada membeli
fikirkan bagaimana untuk menjual. Ini yang strategi kita nak ada. Mana menjual, fikirkan macam mana nak collect duit dahulu, nak dapatkan dulu kita punya fund untuk membelikan, akan datang kita boleh membeli, tapi bukan pada cash falling knife. Ada signal-signal yang kita akan guna pakai. Okey, waktu dia bottom, contoh dia sekarang macam contoh minyak. Minyak kalau tak silap saya refer tu dalam 20 lebih. Maknanya dalam lebih kurang ada $10 lagi market nak jatuh, nak turun. Takut nanti kalau dia beli sekarang, nampak dia dah nak turun kan, takut beli sekarang dia akan menyebabkan dia punya margin tak cukup. Dan ini bukan adalah strategi yang baik. Sebenarnya kita kena melihat keadaan dia, momentum dia telah menaik, baru itulah kita akan kita akan membeli. Itu ada, nanti kan kita akan cerita dekat dalam strategi lain. Isu dia sekarang yang saya bimbang mengapa video ni saya buat adalah kebanyakannya orang dia eager, mana yang baru-baru jadi trader, mana baru-baru nak jadi investor, nak beli stock market, dia kata wow, this is opportunity, beli pada opportunity, beli pada harga yang rendah. Soalan saya, adakah ini harga yang paling rendah? Faham maksud saya? Soalannya, adakah ini harga yang paling rendah? Faham maksud saya tak? Adakah ini sekarang, masa sekarang ni adalah harga yang rendah? Jawapan dia tak ada seorang pun tahu. Tak ada seorang pun boleh tahu harga ni ada yang paling rendah. Soalannya contoh Dow Jones, adakah ini yang paling rendah? Tak tahu. So, jikalau anda tak tahu, bagaimana anda boleh nak kata mengambil peluang pada harga tengah jatuh, membeli discounted price, dan harga yang jatuh ni, yang ini yang anda nak beli. Sedap-sedap anda tak ada. So strategi ni sepatutnya anda kena fikir. Strategi yang ni sepatutnya kita panggil jangan membeli, don't buy market waktu dia panggil jatuh. Dia panggil sebagai istilah dia panggil don't catch the falling knife. Itu dia, istilah tu baru keluar. Istilah dia catch the falling knife. Selalu orang akan enjoy lah. Kata aku beli pada harga tengah jatuh. Masa tu aku beli pada dip. Tunjuk tayang semua orang, tunjuk pada ramai orang yang dia dapat membeli pada harga yang sangat rendah. Tapi lepas tu dia naik, pantul balik semula, terjun balik semula. Sedangkan dia tak ubah dia punya keadaan stop loss dia daripada bawah tadi naikkan, at least pun dia break even. Ini yang menjadi disaster dan mengakibatkan ramai akan rugi. Lagi-lagi kalau ada berlakunya slippage, yang akan berlakunya dia panggil tadi nama dia, banyak gap. So ini mengakibatkan ramai orang yang baru nak terlibat dalam trading akan mengalami kerugian. Tak kira lah sama ada stock market ke, currencies ke, index ke, ataupun macam emas ke apa. Jangan sesekali guna istilah ni, jangan guna strategi ni waktu ini. Itu nasihat saya. Kalau nak pakai juga, terpulanglah, pandai-pandai lah semua kan. Cuma benda ni kita dah lalu banyak proses, kita dah jumpa dah banyak proses, which is benda ni, istilah ni, strategi yang kita guna pakai adalah strategi, sepatutnya tukar strategi lain. Kita sepatutnya memikirkan apa peluang yang kita boleh dapat waktu betul-betul bawah, bukan waktu ngam-ngam dia ikut Fibonacci. Kalau anda tarik, kalau siapa dengar tahu dengan harga Fibonacci 161.8 ke apa ke kan, tu ke 1.6 ke, tak payahlah 2.16 ke ataupun whatever figure tu 2.618 ke whatever, tu semua kena anda buat analisis betul-betul. Pastikan anda melihat kepada keadaan trend market. Pastikan anda tahu structure market tengah down macam mana. Pastikan anda tahu wave tu adalah wave yang keberapa. Ini adalah strategi dia yang sepatutnya anda ambil. Bukan simply kita, market dah nak turun ni, aku rasa masa market akan stop dekat sini, lepas tu masuk position buy. Apa yang akan berlaku sebenarnya? Itu soalan dia. Tolong bagi saya thumbs up, bagi saya love. Saya agak slow sikit dekat dalam keadaan sekarang. Pertama sekali, cahaya daripada depan ni agak menyilaukan mata saya, dan ada banyak orang lalu lalang kat depan ni. Saya hilang fokus sikit, tapi tak apa, kita teruskan. Yang penting saya bersama-sama dengan anda. Apa yang patut kita lakukan sekarang? Apa yang patut kita lakukan? So yang patut kita lakukan adalah kita kena perhatikan market structure. Cuba sebut market structure. Ini yang patut anda lakukan. Market structure ni yang penting untuk anda nak hadam, untuk anda nak tahu keadaan market ni sedang membuat apa sebenarnya.
Sebab selalunya orang akan mengambil tindakan pada waktu dia tengah nak buat correction. Waktu correction. Sebab ni adalah memang tempat yang paling baik. Waktu trader-trader yang akan ambil peluang ada waktu tengah market tengah structure macam tengah bull, dia tengah ambil waktu dengan chip sale, maknanya dengan korektif. Tapi isu yang ada adalah selalunya market dalam keadaan uptrend. Market sedang membuat wave yang pertama atau wave yang ketiga atau wave yang kelima. Dan bukan waktu tengah market tengah buat dalam keadaan downtrend. Yang saya sebut tadi, market tengah membuat wave yang 1, 2, 3, 4 dan 5, dia naik ke atas. Bukan waktu market dah terbalik, maknanya tengah membuat downtrend tadi, kita nak catch dia. Sedangkan benda tu juga akan berlaku sebagaimana berlaku waktu tengah market tengah naik, ia juga berlaku waktu market tengah turun. Faham maksud saya? Waktu market tengah turun, masa ni lah dia tengah ni, jangan sesekali kita fikir untuk buy. Kita fikir macam mana untuk sell. Tukar strategi, tukar pahaman kita bahawa market structure tadi yang sepatutnya daripada up yang kita fikir tengah up tadi, tukarkan dia bahawa market telah bertukar. Market tengah menurun, market tengah membuat market tengah tukar trend, tengah tukar trend, which is benda tu bukan correction, ianya bukannya retracement dan dia bukannya pullback, ianya adalah dalam keadaan downtrend. Sebab apa? Sebab tadi saya dah pernah sebut awal-awal, bagi siapa-siapa yang baru masuk dekat dalam ni, apa yang saya beritahu tadi, semua signal-signal yang mengatakan apa? Mengatakan bahawa semua sekarang market semua tengah berdarah, semua tengah merah. So maksudnya apa? Maksudnya market dalam keadaan tengah berubah. Tidak ada lagi cerita istilah nak uptrend, kecuali apa? Kecuali gold. Kecuali apa? Kecuali CBOE untuk VIX, maknanya volatility index. Itu adalah market yang tengah up, yang lain tengah downtrend. Okey. Contoh, kalau anda nak tengok yang tengah uptrend lagi, sebab kali ni ada isu tentang COVID-19 ataupun coronavirus, which is saya lihat pada top kita punya KRCI punya stock yang tengah mencanak-canak ni adalah Top Glove. Sebab apa? Dia supply barang-barang untuk kesihatan untuk satu dunia. Yes, that is one. Maksudnya anda kena lihat dia punya sektor mana yang peluang-peluang bisnes yang tengah ada situasi ni yang boleh melipat gandakan bisnes dia, stok dia akan naik. Tetapi yang melibatkan keuangan, yang melibatkan komoditi, contoh minyak sekarang memang semua tengah down. So elakkan daripada anda terlibat dekat dalam market sebegini waktu sekarang. Elakkan. Jikalau kita lihat apa kaitan pula tentang minyak sekarang, pasal apa sektor pelancongan jatuh? COVID-19. Apa yang menyebabkan emas jatuh? Sebab apa? Sebab juga coronavirus. Sebab orang tak nak pergi melancong, orang tak nak gunakan kapal terbang dah, orang lebih suka diam. Sebab apa pula? Kita lihat contoh dekat dalam Malaysia ni sekarang minyak baru je tu, Tan Sri Mahyudin ambil kata sebagai Perdana Menteri, minyak turun. Kalau mana boleh, nasihat saya selepas daripada ni, sebelum harga naik, minyak naik kan, sebab minyak dah turun. Minyak turun bukan bermakna minyak dunia turun kan, dah menghampiri dekat $30. Jangan fikirkan selepas ni minyak akan turun. Fikirkan bagaimanakah untuk selepas daripada ni minyak Malaysia kan, petrol kita 95 ke 97 akan naik. Sebab Petronas mengalami kerugian. Kena faham kat situ. Jo, anda pastikan nanti anda ada stok siap-siap, ada kereta 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 kereta ke, bagi dia full tank. Okey. Sebab kemungkinan besar kemungkinan dia akan mengakibatkan lonjakan harga untuk harga jualan minyak akan berlaku. So ini antara benda yang paling senang. Tapi orang kata kalau yang mana banyak dia kata alah minyak sama je, naik turun sama je. Tapi bagi orang yang tak mempunyai pendapatan, anda akan rasa terbeban. Sebab nak bagi full tank pun mungkin 100 pun rasa susah, lagi-lagi dah naik harga. So anda fikirkan benda ni. Ini maksud saya. Sekali lagi saya nak cek suara saya clear ke tak, sebab banyak sangat gangguan, bunyi pun dah tak berapa clear. So saya harapkan anda boleh dapat memanfaat daripada keadaan sini. So apa yang anda kena buat masa sekarang adalah peluang untuk anda pergi ke arah tukarkan pelaburan. Jikalau tengok sekarang, sebab apa pelaburan mat gold akan mempunyai satu benda yang baik? Sebab apa gold mempunyai harga yang makin tinggi?
Okey, saya nak jawab begini. Saya agak slow sikit lah bahasa saya kan. Saya agakkan benda ni boleh menunjukkan jelas. Sebab utamanya adalah orang lost hope, maknanya tak ada harapan di dalam mana-mana market. Mana dia nak masuk dekat indeks tak boleh, dekat stock market tak boleh. Mana lagi nak pergi? Soalan je, ke mana mereka nak letak duit dia orang? Ke mana dia orang nak pergi invest? So, dalam keadaan sebegini, dia akan mencari satu tempat lubuk yang paling apa dipanggil, paling evergreen sekali. Satu je tempat dia adalah gold. That's why daripada dulu, since 2010, saya bercerita tentang gold sampai sekarang 2020, almost 10 years dah bercerita benda yang sama. Saya dah nampak keadaan market pada 2009 dia naik, kemudian 2011 turun sehingga 2015. Kemudian dia isolated, dia akan sideways. Kemudian sekarang waktu menaik, fikir balik semula. Saya baru jumpa baru cakap dengan sahabat saya tadi, trend baru bermula. Gold baru bermula daripada 1000, itu momentum dia pada tapak pertama dia nak pergi recovery pada 1000, lebih kurang 1400, itu adalah wave nombor 1. Kemudian dia membuat correction. And now gold masih lagi nak membuat perjalanan lebih jauh. Dia nak pergi lebih jauh lagi. Jangkaan saya insyaAllah dia akan pergi 1700. Anda boleh tengok chart yang saya show kan dekat dalam page kan, IR Sophian Fan atau IR Sophian Jutaan Logam. Boleh search lah www.facebook.com/IR Sophian Fan. Cuba tengok di sana. Saya ada update keadaan market. So ia adalah permulaan dan insya-Allah ia akan mencecah 1500, 1900 dalam masa terdekat ni. Jadi kalau benda ni, ketakutan ni semakin kuat. Okey, beberapa hari lepas di dalam live saya ada sebut tentang satu indikator dipanggil VIX. VIX ni adalah short form daripada Volatility Index, yang mana dia mengukur keadaan ketakutan orang. Bagaimanakah orang takut, bagaimanakah situasi orang terhadap market. Dia ditunjukkan dalam keadaan dalam pasaran. Dia ditunjuk sebab orang yang buat physical gold dia tak akan nampak benda ni. Kita tak dapat ditunjukkan. Akan tetapi apabila terdapatnya kita orang keluar dan masuk dekat dalam market, ataupun orang buat selling yang banyak dekat dalam market, dia akan trigger dalam market yang besar, dan sehingga benda tu ada satu signal dia bawakan pergi kepada VIX. Supaya dia dapat mengukur tahap ketakutan orang, dapat mengukur tahap fear orang, dapat mengukur bahawasanya apa sebenarnya berlaku. Dan yang surprise kalau boleh tolong tengok dekat posting saya pada hari Sabtu lepas, pada market VIX, masa tu belum lagi mencecah pada tahap resisten. Pada pagi tadi saya lihat dia punya indikator telah pecah, dia telah membuat new high selepas beberapa tahun lepas. Ia menunjukkan ia sangat-sangat menakutkan. Orang ramai akan membuat selling, ramai akan buat sell, menukar position mereka daripada buy kepada sell. Stock market pun sama juga. Tolong saya minta kepada anda, tolong ambil ruang sikit masa isi minda anda dengan knowledge, please. Benda ni jarang berlaku. Benda ni berlaku pada 10 tahun satu kali, dan sekarang dah terlajak. Dan pada saya sendiri, ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan keadaan situasi begini. Pada 1998 sebelum ni, saya waktu tengah bujang, waktu tu saya tengah dalam keadaan yang baru, tengah belajar, dah belum kerja lagi masa tu. 1998 baru kerja lah, tengah belajar lagi. Selepas daripada tu, pada 2008 yang lepas, masa tu saya dah ada bisnes. Alhamdulillah, masa tu bisnes saya baik. Dan yang terlibat sebenarnya krisis masa tu adalah US sahaja. So sekarang dia melibatkan worldwide. Sekarang kalau situasi, kalau kita kata Dow Jones ataupun kita lihat US market saja terlibat, akan tetapi ia bukan hanya melibatkan US market saja, ia melibatkan worldwide. Semua dunia terlibat disebabkan oleh gabungan antara krisis mata wang dan juga COVID-19. Ia mempunyai dua gabungan efek yang besar, memberikan kesan yang besar terhadap kita semua.
Okay, jangan fikirkan tentang kita ada Perdana Menteri baru, apa kabinet yang baru buat. No, itu adalah cerita benda kecil, hanya melibatkan Malaysia. Kita kena melihat kepada market yang lebih besar. Bitcoin pun tak berapa nak naik. So semua instrumen kewangan akan turun, akan mengalami downtrend, akan mengalami kerugian. So untuk anda, saya cadangkan anda tolong review balik semula, tengok balik semula apa posting-posting yang telah saya buat dan tim AJL buat di dalam ISO 1010 dalam page. Please, saya minta tolong anda, tolong check. Penat kita katakan bagi information dalam, jikalau anda semua tidak mengambil iktibar daripada situ. At least anda study, at least anda ambil tahu, at least anda boleh tahu keadaan market yang tengah kritikal sebegini. Dia ni sangat menakutkan. Jadi kalau kita tengok indeks untuk mata wang USD pun dah jatuh. Sebelum ni saya nampak adanya kekuatan kepada RM, Ringgit Malaysia, yang mana sepatutnya dia ada satu channel yang ada saya tunjukkan dekat dalam page itu saya tunjuk dia dah hampir nak pecah itu hari. Saya mengharapkan bahawa dengan kelemahan USD yang berlaku sekarang ni dan kekuatan yang ada pada tampuk pemerintahan yang ada kepada dalam Malaysia ni dengan Perdana Menteri yang ke-8 ni, dia akan memberikan kekuatan kepada Malaysia untuk terus bangkit, untuk bangun balik semula kan, dengan kepercayaan yang ada kepada kabinet yang baru. Kita mengharapkan investor akan masuk semula ke Malaysia, walaupun KLCI kita dah jahanam dah, walaupun KLCI kita dah pecah dah dan nak pergi 1400, menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Dia macam mana saya nak cakap, waktu orang lain baru nak bermula untuk nak jatuh, akan tetapi KLCI Malaysia punya stock market dah jatuh jauh ke bawah. So apa harapan kita untuk kita nak naik? Apatah lagi apa harapan kita untuk bertahan, apatah lagi untuk nak naik. Sedangkan orang lain sekarang nak bertahan. Kalau tengok Donald Trump pun tengok dia suruh benda tu bertahan, jangan selling sangat. Kalau kita tengok pada notis daripada Donald Trump, benda tu untuk mengelakkan fear, mengelakkan ketakutan yang lebih berterusan sehingga mengakibatkan market tidak boleh dikawal. Okey, so untuk anda yang sama-sama dengan saya, sahabat-sahabat semua, saya minta kepada anda, tolong cari instrumen yang bagus. Jika anda mempunyai pekerjaan yang bagus, teruskan kerja dengan baik-baik, kerja dengan ini, bagikan anda punya sepenuh hati kepada syarikat yang mana anda kerja, kerana bersyukur anda dapat kerja sekarang ni. Kepada anda yang dah tak ada pekerjaan, cuba cari pekerjaan yang balik boleh yang opposite daripada kemerosotan ni. Cuba cari apa bisnes yang boleh jadikan orang bolehkan anda survive instead of makan gaji. Cuba fikirkan, mungkin ini adalah titik tolak anda yang baru untuk memberikan anda involve dalam bisnes. Kalau tak tahu, cuba belajar. Saya pernah membuatkan live tentang apa bisnes yang sesuai untuk dalam keadaan kegawatan ekonomi. Cuba cari sebelum ni. So kepada anda investor, kepada anda saya jangkakan gold akan membuat kenaikan. Sebelum ni pada awal tahun lepas, ada yang kawan-kawan tanya, adakah gold akan mencapai 1900 tahun ni? Masa tu saya dalam keadaan live, saya cakap insya-Allah kita akan capai. Dengan keadaan sekarang, dengan keadaan yang ketakutan sekarang, insya-Allah dia akan mencapai 1900. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan dengan keadaan harga yang sekarang dalam 1600 average harga gold sekarang, dia nak pergi naik lebih kurang $300 lagi. $300 dalam pemala yang biasa kan, $300 paling sebenarnya banyak, sebenarnya pergerakan tu sangat jauh sebenarnya. Akan tetapi dengan berlakunya sentimen yang ada sekarang ni, insya-Allah dia akan menuju ke arah tu dengan cepat. So apa motif saya cakap begini? Motif saya adalah cuba apa kata anda cuba involve dekat dalam invest dekat dalam gold. At least kepercayaan anda terhadap satu benda yang akan akan satu benda yang terjaga dia punya pengeluaran dia, iaitu daripada hasil bumi, iaitu gold ni, physical, at least anda milikinya.
Okay, baru ni saya ada orang nak jual pada saya 100 gram. Tak sempat saya nak war-warkan dekat dalam market, tiba-tiba dah ada kawan saya sambar. Dia membeli ada. So ada berapa keping pula saya simpan sendiri. So ada benda yang sebenarnya kita kena fikir. That's why ada orang nak menjual tu tak apa, ada peluang pula orang nak membeli, should be okay. Tapi maksud saya, jikalau anda tidak ada pekerjaan, why not anda cuba cari peluang untuk involve dalam trading. Gunakan strategi yang macam yang daripada menggunakan pending order, cara stop atau contohnya buy stop, sell stop. Elakkan daripada anda follow market dengan menggunakan buy on breakout. Elakkan daripada itu. Gunakan apa yang saya sebut tadi, gunakan sebagai apa? Menggunakan strategi untuk pullback. Maknanya dia terujung sama ada anda nak buy atau sell waktu dia tengah nak berkendur sikit dia punya keadaan. Waktu dia tengah accumulate, masa itu kita akan masuk position. So, ia untuk mengelakkan kita juga akan menyumbangkan kepada kadar orang yang masuk dekat dalam VIX tadi. So, ini adalah satu strategi yang penting untuk anda semua, untuk anda akan dapat feel benda ni jika anda faham, insyaAllah. Kalau boleh, cuba fahami. Macam contoh sekarang ni dekat dalam geng-geng trade gold for money, mereka mengatakan bahawa market gold almost dekat puncak sekarang, macam dekat atas, maksudnya dah terlampau tinggi. Saya cakap yes, memang betul ia dalam keadaan tinggi. Akan tetapi kena ingat, situasi ini tidak lagi boleh menggunakan indikator. Situasi ni kita boleh gunakan ilmu yang selalu saya ajar dekat dalam STX Simplified Trading Signal. Saya ajarkan bagaimana untuk mengenal wave, mengenal wave, iaitu wave 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 1, 2, 3. Mengenal wave, mengenal market structure, mengenal market secara dipanggil kosong saja, kita tahu dah bagaimanakah market dalam keadaan impulsif, dalam korektif. Kita mengenal apakah yang dikatakan dengan apa tu dipanggil, ada dalam tu juga saya beritahu tentang Cangkul Sakti. Ada knowledge yang penting tentang mengukur, mencari bagaimanakah market structure tersebut, apakah yang kita katakan dengan price action, bagaimanakah kita nak mengenal, nak faham tentang pergerakan market berdasarkan moving average. Kalau contoh anda melihat kepada market yang saya selalu tunjuk yang dekat dalam page yang saya cakap, anda akan lihat benda tu ada dekat dalam tu, saya letak satu garisan. Itu adalah garisan EMA, iaitu Exponential Moving Average nombor 200. Itu paling senang. Itu salah satu syllabus yang kita guna pakai yang membolehkan kita faham bahawa market above than 200 maknanya market dalam keadaan uptrend. Below dan 200 kita tahu market dalam downtrend. So itu simple macam tu. Tapi ada berapa lagi syllabus yang saya tunjukkan untuk mengenali market structure di dalam Simplified Trading Signal. Jikalau anda nak tahu tentang ilmu tersebut, anda boleh belajar dengan Academy JL, PM diorang. Semuanya secara online. Dan akan datang insyaAllah saya akan lebih repeat, akan kerap lagi membuat analisis bersama-sama dengan diorang, insyaAllah. Itu antara idea saya yang terbaru, dan kita akan bergabung dengan alumni yang dah jadi full time trader untuk bersama-sama dengan anda. Adakah anda suka benda tu? Jika kalau suka, tolong angkat tangan say hi. Okey. Jika kalau anda suka tu, tolong bagi saya love. Jika anda suka tu, bagi saya thumbs up. So insyaAllah dalam keadaan sekarang ni, cuba bertindak secara yang ikhlas, kan, bertindak secara yang anda educated, bukan membabi khinzir, membabi buta kan, menghinzir buta kan, itu jangan. Anda perlulah membuat satu tindakan. Jangan masukkan diri anda dalam keadaan gambling. Jangan masukkan anda dalam keadaan yang anda mempertaruhkan wang anda. Mungkin itu sahaja duit yang ada, akan tetapi itu yang anda burnkan, terbakarkan dalam market. Ianya tidak berbaloi sama sekali. Jikalau anda ada duit yang serpihan tadi, gunakan strategi yang ni. Gunakan beli emas fizikal untuk keep anda punya wealth, dan pada masa yang sama dia akan naik. Mungkin waktu keadaan penting perlu anda boleh pergi cairkan dia pula dekat dalam arahan tu. So gunakan strategi yang pernah saya ajar, yang pernah saya sarankan dekat dalam ni, untuk membolehkan anda faham situasi begini, untuk membolehkan anda take advantage dari peluang ini. Ingat saya cakap, peluang ni hanya satu kali dalam tempoh 10 tahun. Saya ulang sekali lagi, peluang ni hanya ada sekali dalam tempoh 1 tahun. Saya ulang balik semula, peluang ni akan berlaku hanya sekali dalam tempoh 1 tahun. Which is benda ni saya nak anda semua ikut,
fahamkan supaya apa? Supaya anda boleh faham apa yang akan berlaku pada 10 tahun akan datang. Anda feel benda tu untuk membolehkan anda tahu, anda dapat rasakan inilah sebenarnya yang dikatakan dengan krisis. Jadi pengalaman ni adalah pengalaman yang penting untuk anda dapat rasakan, untuk anda memahami walaupun anda baru terlibat, akan tetapi 10 tahun akan datang anda akan menjadi king, anda akan menjadi seorang yang hebat, anda akan dapat merasai dan kata, wah aku sebenarnya 10 tahun lepas aku dah pernah merasainya. Nak faham maksud saya? Okey, daripada Ahmad Green, keadaan panik investor membuatkan demand luar biasa. Ya. Kebanyakannya orang akan mencari peluang untuk apa? Untuk buat duit dalam keadaan sekarang. Akan tetapi kebanyakannya mereka salah memilih lubang untuk membuat tindakan. Kebanyakan mereka membuat tindakan yang salah. Yang tu yang kita tak nak benda tu berlaku. Alright? Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Saya doakan mudah-mudahan kita semua Allah rahmati, Allah pelihara kita daripada virus corona. Allah peliharakan kita, berikan kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah akan jaga kita. Kita nak jaga cuma kita pakai sanitizer dan pakai mask saja, tapi kesihatan daripada Allah. Semua sekali datang daripada Dia. Alright. So, saya bersama dengan sahabat saya kali ni. Kita ni ada Pak Syah. Mudah-mudahan Pak Syah ni boleh ni. Kejap saya nak tengok. Mungkin Najib boleh cerita sikit tentang market. Alright. Kebetulan dia pun datang. Alright. Kejap saya tunjuk ni sahabat yang sama dengan saya ni. Alright. So, tu saya doakan mudah-mudahan anda baik. Alright. Kita tengok kat sini. Ada buat. Aku kawan dengan orang baik-baik. Assalamualaikum ayah. Baik, sihat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Jadi apa macam market sekarang? Ya, macam saya punya discussion lah sebelum ni yang ada share dengan kawan-kawan dan bersama dengan ayah. Kita kena rancang ikut perancangan kita lah. Tapi adakah kita ada perancangan? Itu isu sebenarnya. Sama ada diorang ni ada perancangan ataupun hanya masuk benda kat dalam lubang kubur yang diorang gali sendiri. Itu that's why saya selalu buat live untuk mengelakkan diorang terus masuk ke kancah trading, masuk dalam kancah investment simply macam tu je, tanpa ada apa-apa planning. That's why yang kita sayang adalah semua orang kita, orang Melayu kita terutama sekali. Saya tak malu untuk nak cakap kat sini lah kan, sebab yang kebanyakan yang akan terlibat dekat dalam scammer orang kita sebenarnya, which is memang kebanyakannya dia orang just terjun gitu je. Macam orang kata apa, labu terjun dengan apa, Terjun dengan labu-labu. Terjun dengan labu-labunya. Yang ni kita tak nak benda ni terlibat dekat sahabat-sahabat kita semua. So Haji Syam ni dia terlibat dalam apa tu, gold market, dalam bidang fizikal. So stok sekarang ada lagi tak Haji? Masya-Allah. Alhamdulillah. Apa yang kita simpan tu sebenarnya kita tukarkan buat portfolio lah, daripada tunai kepada fizikal gold, yang mana kalau kata penurunan dari segi nilai, inflasi dan sebagainya, kita masih ada berat. Dan selalu saya katakan kepada kawan-kawan saya, kalau siapa-siapa yang ada simpan gold sebelum ni, jika mereka ada kesenakan, macam ayat tu, kesenakan tu, senak kat mana, perut ke dekat Gojek, mana-mana yang perlu kita memerlukan tunai. Tak perlulah kita jual. Kalau perlu jual, jangan jual semuanya. Kalau kita ada option, sekiranya perlu, kita boleh pajak dulu. Bila kita pajak, nilai emas di Rahno tu masih pemilikannya kita. Selagi kita mampu untuk membayar. Kalau dah tak mampu, kita boleh jual emas kita di Rahno, sebab ada buyer-buyer yang beli surat pajak. Betul. Jika harga pada masa kita jual surat pajak tu harga tinggi, kemungkinan kita tak rugi apa-apa pun. Betul. Jadi apa yang saya beritahu kepada kawan-kawan adalah untuk menggalakkan mereka membeli walaupun setengah gram ayah. Jika tak mampu beli banyak setengah gram. Beli setengah gram pun boleh. 0.5 ada di market. Quarter pun ada. Jadi sebenarnya pilihan di tangan kita sendiri. Dan kita kena berbijak belanja lah. Saya selalu bercakap dekat kawan-kawan saya juga, ini masa untuk kita ikat perut. Bukan kata tak boleh jika mampu, tapi kita tak tahu apa yang ada di hadapan. Betul. Kita memang boleh buat menganalisa, kita boleh buat jangkaan, tetapi
kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan ke depan. Jadi kita sebagai insan, orang yang Allah Ta'ala bagi akal dan fikiran, itu tindakan tu adalah kita. Jangan kata kita cakap Allah Ta'ala tak pernah bagi kita rezeki yang cukup, sebab Allah Ta'ala tak pernah kejam. Tapi cara kita berbelanja tu sebenarnya jadi salah. Jadi salah. Betul. Sekarang pun shopping kompleks dah banyak dah. Chip sale. Chip sale. So hati-hati. So masuk Haji Syam ni tadi gunakan strategi gunakan strategi jika ada emas, boleh gunakan strategi kalau nak terkucil tadi tu pergi bandar Rahnu instead of menjual. Sebab macam saya cakap tadi, harga emas atau gold akan insya-Allah akan pergi lebih jauh lagi, akan pergi orang kata insya-Allah lah 1900 tu senang lah insya-Allah pada tahun ni. InsyaAllah dengan keadaan yang sekarang ni kita boleh jaga kita. Cuma jikalau dia nak naik, dia akan naik macam tu, dan jikalau dia nak turun. Cuma isu yang ada sekarang bagaimana kita nak beli emas, itu isu dia sekarang. That's why tadi sampai selalu kita bercerita bahawa kita carikan peluang di mana akademi sendiri berikan peluang untuk belajar dan juga cari duit dalam ni. Tapi dia boleh tekan masuk dalam kancah kepada apa tadi nama dia, perjudian kalau kita tak ada ilmu. Dan apa yang saya suka sharekan dekat dalam sahabat-sahabat kita semua ni, alright, apa yang kita cuba sharekan sebenarnya adalah bagaimanakah kita nak mengambil peluang waktu kritikal ni. Tadi saya sebut tadi, mungkin Haji tengah dalam perjalanan ke tadi. Okay. Benda yang hanya sekali dalam tempoh 10 tahun. Kalau Allah bagi kita umur panjang lagi, another 10 years kita akan berjumpa lagi sekali. So nak jadikan cerita sekarang ni, inilah benda tu kita nak boleh macam mana kita sibuk sekali dengan kita punya apa tadi nama dia, COVID-19. Macam mana kita dulu sibuk dengan SARS kita kan dulu. So sama juga dengan kita kena sibukkan diri kita, kena ambil tahu bahawa ini krisis ekonomi ni sedang berlaku. Jadi kalau kita nak cakap benda ni yang ambil tahu, tak boleh. Sebab ianya adalah event paling besar dekat dalam dunia, dalam sektor kewangan dalam tempoh 10 tahun. Dan kena ingat, waktu 10 tahun dia nak naik dalam tempoh mungkin 7 tahun, dia akan turun dalam tempoh 3 tahun atau 2 tahun. Maksudnya jikalau tahun 2020 ni berlakunya penurunan, insya-Allah penurunan ni akan berlangsung selama 2 tahun. Tahun 2020 baru tu lah ni tadi cerita tadi nak beli dekat bawah tadi. Tips yang saya boleh cakap lah, instead of catch the falling kita buy on dips yang betul-betul menggunakan ilmu tadi tu pada lebih kurang 2 tahun akan datang. Orang nak cakap apa, cakap lah. Waktu tu kita tengah berehat, waktu krisis tengah berehat, cari duit dengan ada yang market yang dalam keadaan boleh up and down, kita buy and sell dengan gunakan ilmu. Bukan yang cempak macam tu je, bukan dengan menggunakan apa orang kata kawan-kawan bagi tips pun pergi beli, orang bagi tips pergi buat. No, kita ada ilmu kita untuk buat analisis kita sendiri. Yang paling penting sekali tadi bila sebut ilmu, apa-apa bab pun pada saya asas dia adalah ilmu. Begitu juga dengan agama kita, tanpa ilmu macam mana kita nak solat? Betul. Kalau kita tak tahu asas dia kan. Jadi kalau kata kita kadang dengar cakap orang kata harga akan turun. Apa impact dia kepada kita harga tu, jadi kita nak buat apa? Apa yang kita nak kena buat? Kalau kata emas akan jatuh harga, berapa yang betul harga saya beli? Berapa yang akan jatuh? Sebab macam emas ni dia sangat sensitif. Walaupun harga jatuh, tapi kita kena ingat USD MYR memainkan peranan penting dalam menentukan harga spot di market. Saya pernah kira walaupun harga pernah jatuh, tapi kalau USD MYR pergi ke 4.5 macam yang Anak Isa ayah pernah tunjuk kan, harga dia tak akan berbeza banyak. Jadi kita tak payah nak tunggu turun lagi kalau untuk fizikal lah kan. Tapi kalau untuk trade, saya nasihatkan strategi terbaik sekarang adalah TG4M untuk short term. Trade performance ni. Ya, kita tahu trend, confirm trend dan kita buatlah kan apa yang sepatutnya kita buat kan, tanpa ambil risiko yang tinggi. So insya-Allah saya doakan mudah-mudahan Haji dan juga sahabat kita semua orang dekat dalam apa tu, kita semua sihat walafiat. Itu yang paling penting.
Allah pelihara kita daripada serangan virus ni, supaya kita boleh lagi bergerak bebas, kita boleh melakukan aktiviti kita dengan mudah, dan juga mencari rezeki lah, of course lah kan, jumpa dengan orang tu rezeki kan, jumpa kawan-kawan sembang-sembang pun rezeki, dan insyaAllah saya akan cari lagi kawan-kawan lain dalam keadaan sekarang ni, sebab kerja kita dah kurang. Cari jumpa kawan-kawan boleh sembang kan, dan of course cari peluang tidak akan datang begitu saja. Peluang kita kena cari, dan bila dah dapat, korek ilmu dalamnya dan buat, insyaAllah setiap kali kejatuhan dia akan datang peluang, dan peluang tu datang, dia akan membawakan kita sinar baru di dalam kehidupan kita 10 tahun akan datang. Okey, Ji, InsyaAllah. jumpa lagi kawan-kawan kita, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayar Sofyan, jumpa lagi. Bye.